Jadi inilah bentuk first ODE sebab depan ni y prime ni adalah dy over dx. Kena asingkan dulu Lepas tu yang belakang ni adalah function yang ada x dan ada y. Jadi beza dia soalan sebelum ni y saja, y sama dengan ini ada dy over dx. Okey, jadi kita pergi kepada metod yang pertama iaitu separable equation. Okey, so kita tengok pada separable equation ni, okey dia punya definition. Okey, bila separable ni operator dan nota tu dia sebenarnya kaedah asing, kaedah pengasingan. Okey, apa maksud asing? Asing ni kita kumpul satu-satu. Tu maksud dia. Separable ni maksud dia asing. Jadi kita kan ada x dengan y kan. So bila kita ada x dengan y, so awak kena asing satu-satu. X mesti duduk sebelah kiri and then y duduk sebelah kanan. Itu je maksud dia. Jadi dekat sini sebelum awak nak selesaikan problem separable, awak kena tahu guna kaedah pengasingan. Maknanya kalau pergi alih ke kiri jadi tambah. Pergi alih ke kanan jadi tolak. Ataupun kalau darab pindah ke sana jadi bahagi, kalau bahagi pindah jadi darab. Okey, jadi awak kena tahu basic tu sahaja. Okey, so sekarang ni yang tadi kan saya dah ajar daripada soalan A dengan soalan B ni kan first ODE kan. Kenapa dipanggil first ODE? Sebab sebelah kiri tu dia akan dapat dy dx dan sebelah kanan ni dia ada function of x dan y. Itu first ODE. Okey, jadi bila kita dah ada function dy dx sebelah kiri tadi and then function fxy sebelah kanan, bila kita nak guna kaedah separable, segala okey, kita ada sama dengan kan? Kalau ada sama dengan, yang ni left hand side ni kiri. Okey, dan yang ni right hand side kanan. Kan kalau kita ada sama dengan kan? Jadi yang sebelah kiri ni dia kena ada y sahaja. Y dan juga dy. Okey, kalau kiri kena y dy dan yang sebelah kanan ni awak kena pindahkan juga biar didapat x dan juga dx. Okey, so barulah kita namakan dia sebagai separable equations. Kalau ada soalan boleh tanya Okey, jadi persamaan tu akan dipanggil sebagai persamaan asing ataupun separable equation bila mana kalau tengok kat sini ini dia ada y sahaja dan sebelah ni dia ada x. Lepas tu barulah kita selesaikan guna kaedah separable. Okey, jadi kita tengok example 2 muka surat 75. Okey, muka surat 75 ni semua dah ada exact jawapan tau. Cuma saya nak terangkan sahaja. Okey, so first kali dia kata soalan ni, tentukan sama ada soalan yang berkenaan adalah separable ataupun tidak. Sebab kadang-kadang ada soalan dia tak boleh asing. Awak pindahlah macam mana pun, y dengan x dia tak boleh asing. Jadi kalau ada kes yang macam tu, dia tak boleh guna kaedah separable ni. Sebab asas dia pun kita tak nak asingkan dah. Okay, jadi sekarang ni kita tengok soalan A, B, C, D. Yang ni tolong faham dulu sebab dia bukan calculation semata-mata. Awak kena faham dulu separable tu maksud dia asing. Okey, soalan A. Okey, so soalan A saya tunjuk dulu. Ada calculation dah dekat bawah dah. Okey, so mula-mula awak tulis dulu dy over dx. Kalau ada soalan buka mic je. Okey, so kalau kita nak tukarkan jadi first ODE, okey, nak tukar jadi first ODE, segala apa yang ada xy tu awak kena pindah ke sebelah sana dulu. Biar dy dx ni single, biar dia duduk sorang-sorang sebelah kiri. So saya pun letaklah kat sini. Okey. Alright, so sekarang ni bila dah dapat ni, inilah yang kita panggil dia sebagai first ODE. Sebab kita dah dapat dy dx sebelah kiri. Tolong ingat kiri kanan dy dx sebelah kiri. Okey. Dan yang x dengan y campur-campur semua tu duduk sebelah kanan. Okey, settle. Sekarang ni kita nak asing, pastikan x tu duduk sebelah kanan dan y duduk sebelah kiri. Okey, jadi dekat sini kalau kita nampak dy ni kena kekal sebelah kiri. Okey. Dan dx ni kena tukar naik sebelah kanan. Jadi first step kita akan alihkan dx ni naikkan ke atas, darab.
Jadi bila didarat dengan atas, sebenarnya yang ni semua ni akan jadi satu kurungan tau, dia tak boleh kacau. Tapi cara satu lagi, awak kena darat XY, tapi tak payahlah. Jadi sekarang ni kita pun buat dy sama dengan x. Okay, nampak tak? Dx kat bawah ni, kita pindah siap-siap jadi duduk sebelah kanan. Sebab macam saya beritahu tadi, untuk separable, x duduk sebelah kanan, y sebelah kiri. Okay, bila dah dapat macam ni kira separable tak lagi? Asing tak lagi ni? Tak lagi. Tak lagi. Kenapa tak lagi? Kenapa kita tak panggil dia separable lagi? Sebab apa? Sebab y ada tu. Yes, betul. Sebab y masih ada di sebelah kanan. So, awak kena alihkan y tu duduk sebelah kiri. Tapi dekat sini awak kena ingat balik algebraic masa belajar yang awal-awal dulu. Bila dia combine dua ni, dia tak boleh suka-suka hati je y pindah ke sebelah sana. Jadi nak tak nak dekat sini, okay, kalau awak nampak kat sini x dengan x ni dia adalah item yang sama. Jadi kita kena guna kaedah faktor sini. So kaedah separable ni sebenarnya awak kena revise balik apa yang awak dah belajar dulu nak faktor. Jadi dekat sini kita akan tulis dy. Okay, so bila faktor, x tu ambil kat luar, kurungan 1 tambah y dx. Okay, so bila dapat bentuk macam ni, barulah 1 tambah y ni. Okay, nombor 1, dia tak kisah. 1 ni dia tak kisah pun duduk dengan x ke duduk dengan y. Sebab 1 ni boleh jadi x kuasa kosong ataupun y kuasa kosong. Jadi kalau awak ada nombor 10, nombor 15, benda tu tak kisah berada dekat mana. Asalkan x dengan y tu secara fizikal memang kena asing. Okay, jadi sekarang ni x tambah y ni kita dah asingkan biar dapat sebentuk ni. Dia baru pindah ke sebelah sana jadi hasil bahagi. Sebab dengan x ni dia darat, dengan dx pun dia darat. Jadi bila pindah dia akan jadi bahagi. So bila pindah ke sana dia pun dapatlah dy bahagi dengan 1 tambah y and then sama dengan x dx. Okay, so daripada sini barulah kita katakan dia sebagai separable equations. Kenapa? Sebab semua y, dy dengan y berada di sebelah kiri dan pada masa yang sama juga x dengan dx berada di sebelah kanan. Barulah kita boleh selesaikan soalan ni. Okay? Jadi soalan A ni memang terbukti ini adalah separable equation sebab kita boleh asing. Okay? Jadi ni kaedah dia lah. Ni yang seterang tadi. Semua dah ditunjuk dah. Okay, next. B. Okay, untuk B, kita nak tahu dia ni separable ataupun tidak. Okay, jadi kita akan buat saya tunjuk dulu dy over dx. Dy over dx sama dengan xi kuasa y tolak x. Okay, right. Okay, kalau kat sini kita nampak, ni dah first ODE. Okay, ni adalah first ODE. Kenapa? Sebab sini ada dy dx dan sini adalah fxy. Okay, settle first ODE. Lepas tu kita kena asing. Kenapa kena asing? Sebab kat sini kita ada y. Kuasa kat atas kan? Okay, bila melibatkan eksponen ataupun satu lagi kalau cos dengan sin, dia kena pecahkan mengikut rule of index. Okay, yang ni eksponen ni dia kena ingat rule of indices. Iaitu kalau E kuasa Y tolak X, dia sebenarnya adalah E kuasa Y bahagi dengan E kuasa X. Ingat tak mat 1 dulu ataupun ni benda basic lah. Kalau kuasa ke atas tolak, dia sebenarnya adalah hasil bahagi. Dia macam ni lah konsep dia. XM tolak N sebenarnya adalah X kuasa M bahagi dengan X kuasa N. Okey, jadi untuk soalan ni, bila awak nak asingkan Y ni jadi duduk sebelah kiri, okey, so awak kena tahu dulu yang eksponen ni dia kena tukar dulu rule of index. Kena tukar bentuk jadi macam ni dulu. Baru kita boleh asing eksponen kuasa Y nanti. Okey? Alright, so tapi sebelum tu, bila kita nak asingkan dx ni, awal-awal kita kena darat ke atas sebab kena pindah. Jadi, sebab tu dia akan dapat sini dy sama dengan x
E kuasa Y bahagi E kuasa X. Dan dx dia tukar naik atas tadi. Okay, sebab dia nak jadikan dx duduk sebelah kanan kan. Okay, so bila dapat bentuk macam ni baru kita nampak eksponen kuasa Y ni barulah kita boleh pindah duduk sebelah kanan tapi dengan syarat akan jadi hasil bahagi. Okay, sebab dia sebenarnya darab dengan atas ni. Jadi bila duduk kanan dia darab, bila pindah kiri jadi kena bahagi. So bila pindah sana dia pun dapatlah dy bahagi eksponen kuasa Y sama dengan X bahagi eksponen kuasa X dan dx. Okay, so kalau tengok daripada sini, kita dah boleh asingkan. Sebab apa? Sini ada Y dengan eksponen Y, okay, settle. Dan sini kita ada X, kita ada eksponen X dan dx sahaja sebelah kiri. Maka soalan ni kita boleh asingkan iaitu separable equations. Cuma dekat sini awak kena ingat yang pasal rule for index ni. Sebab bila main dengan eksponen, kalau ada tolak dia kena jadi bahagilah. Kalau ada tambah, contohnya kalau eksponen Y tambah X. Yang ni dia akan jadi darab. Eksponen Y darab eksponen X. Rules of index. Okay, so settle yang seterang ini ya. Hari ni kita belajar untuk separable je dulu supaya awak faham. Okay, so ini adalah separable. Okay, next kita try tengok soalan C pula. Sin Y cos X dy over dx tolak cos Y sin X. Ini panjang ni. Jawapan dalam buku dah ada tau. Jadi saya just tunjuk penerangan je lah. Okay, first kali apa nak kena buat kalau kita nak pisahkan benda ni? First ODE. Yes, tukar jadi first ODE. First ODE maksudnya kena jadikan dy dx mesti berada di sebelah kanan. Kiri. Okay, jadi bila kita nak pindah, okay, ni tolak kan? So bila tolak algebraic dia kena pindah dulu sana. Okay, so dia akan dapat sini. Yang ni dia akan jadi tambah Lepas tu yang ni pasangan dia yang ni, kalau pindah sebelah sana jadi bahagi. So bila saya dah ringkaskan, kita tukar jadi first ODE dulu. So dapat dy over dx sama dengan negatif tadi dia akan jadi positif. So cos Y sin X. Lepas tu dia bahagi dengan sin Y cos X. Okay, so settle. Ini adalah first ODE yang dalam bentuk general lah. Okay, dalam bentuk general sebab nanti kita nak asingkan. Okay, so sekarang ni bila dah dapat first ODE, kita akan nak asingkan tau. So bila dia nak asingkan, maka awak akan alihkan Y. Cos Y ke apa-apa yang ada Y tu ke sebelah kiri. Okay, jadi sekarang ni bila kita nak alih. Okay, so bila darab ni, darab ni sebenarnya dia boleh asing. Ni satu kurungan, ni satu kurungan. So dia akan dapat sini dy over dx sama dengan cos Y bahagi sin Y satu. And then sin X bahagi cos X. Jadi automatik yang cos Y dengan sin Y ni dia boleh pindah ke sebelah kanan, kiri. Di mana cos Y jadi hasil bahagi dan sin Y dia boleh jadi hasil darab. Dan pada masa yang sama juga, dx ni jangan lupa. Awak kena pindahkan juga, pergi tarik, duduk dekat belakang. Dekat sini nanti. So automatik dia akan jadi kat sini, sin Y naik atas. So dia akan dapat sin Y bahagi cos Y dy sama dengan sin X bahagi cos X dx. Okay, so bila dah dapat bentuk macam ni, ini kita namakan dia sebagai separable equation. So dia selesaikan jugalah. Yang ni dia tak ada factorize apa, cuma kita boleh tahu yang pasal hasil darab ni, kita boleh asingkan mengikut pecahan dia. Okay, settle yang tu. So next kita try tengok yang soalan seterusnya iaitu D. So D kita try tengok jawapan dia. dx dy dx. Okay. So kalau kat sini dia beritahu x dy dx ni tak boleh diasingkan. Awak try lah macam mana pun tak dapat. Okay, so first kita try dulu.
Kalau yang ni nak jadikan first ODE, make sure dy dx ni kena single, kena letak sebelah kiri. So dia akan dapat x ni pindah jadi hasil bahagi. So dia akan dapat dy over dx sama dengan x tolak 2y bahagi x. Okay, lepas tu bila kita nak asingkan 2y ni, okay, so ini first ODE tau. So dx ni kita naikkan ke atas. So dia akan jadi, awak kena main pusing-pusing dah dulu ni. X tolak 2y bahagi x dan ni dx. Okay, lepas tu yang ni kalau nak alihkan, awak kena pecahkan kepada 2 ni. Ni x bahagi x, 2y bahagi x. So dia akan dapat dy, x bagi x dapat 1 tolak dengan 2y per x dx. Okey, hubungan antara 1 dengan 2y ni adalah tolak. Jadi dia tak boleh pisah. Maka yang ni lah dikatakan sebagai equations ni tidak boleh diasingkan. Jangan pindah. Jangan sesekali awak pindah yang negatif 2y ni ke sana jadi tambah. Tak boleh sebab dia ada hasil darab dengan dx kat belakang. That's why yang persamaan ni tidak boleh diasingkan. Jadi kita takkan kata dia sebagai separable equation. Awak faktor macam mana memang tak dapat. Okay, so sekarang ni overall awak dah nampak dah. Kalau untuk first ODE bagi separable ni, dia ada 2 kaedah je, iaitu pertama sekali awak jadikan dia first ODE, dy dx sebelah kanan, kiri, and then kena asingkan y sebelah kiri dan x sebelah kanan. Okay, jadi sekarang kita barulah pergi kepada solution dia. Jadi sila buka muka surat 77. 76 lah, buka 76. Okay, muka surat 76 ni yang dia ada bagi dalam kotak orange ni, ini sebenarnya adalah step langkah untuk kita selesaikan soalan tu bila dah confirm itu adalah separable. Langkah ni kita buat selepas kita dah confirm itu adalah separable equation. Selagi awak tak boleh asingkan, selagi tu awak tak boleh guna kaedah ni. Okay, so dia punya step yang pertama, okay, yang pertama awak kena asingkan dulu. Ataupun saya tulis kat sini lah. Yang pertama asing dulu macam saya buat tadi lah, asingkan. Okay, yang kedua, integrate both sides of the equation with respect to the related variables and then put only constant integration, say A. Jadi sekarang ni dia nak bagi tahu integrate both sides. So sekarang ni yang ni baru kita pergi pada integration. Step kedua kena integrate. Integrate pula tu dua-dua tau, jangan salah satu. Okay, kemudian nanti dia kena tambah constant A dekat belakang. Biasa kita buat tambah C tau. Yang ni kita akan buat A. So dia ada 2 step je. Asing, lepas tu integrate. Lepas tu nanti kita akan yang ketiga ni, kalau apa-apa kita akan cari nilai A lah untuk initial condition. Okay, cakap pasal initial condition, dia ada terang tak kat sini? Tak ada. Okay. Yang ni tolong ambil nota sikit saya kena bagi sikit jap. Hari ni saja kita belajar separable. Sebenarnya soalan separable lagi senang lah daripada integration yang guna teknik. Tapi tengoklah kalau ada soalan separable yang ada teknik, awak kena guna kaedah by part, by substitution ataupun by partial fraction. Tapi jarang lah kalau ada by partial fraction tu. Biasa dia akan ada by part atau by substitution. Okay, alright. Kita nak selesai kan? Nak selesai ni. Bukan nak buktikan dia tu separable ke tak. Yang dibagi kalau diminta selesai maknanya ini memang dah separable dah. Ataupun dia awak kena cari juga separable equation dia. Okay, example 3. Okay, define the general solution or particular solution. So kalau perasan kat sini, dia ada bagi tahu 2 istilah. Satu istilah general solution, satu lagi istilah particular solution. Okay, jadi sekarang ni saya nak bagi nota sikit lah ataupun nanti saya akan snap dia punya nota ni dalam WhatsApp. Okay, bila kita ada first ODE, okay, so first ODE ni dia punya bentuk adalah yang tadi tu, dy over dx sama dengan fxy. Okay,
Lepas tu kita nak cari dia punya ni adalah solution dia, jawapan. Okay, solution tu mesti dapat Y sama dengan apa-apa je lah, tak kisahlah tu. Okay, tapi kaedah dekat tengah-tengah ni method untuk kita cari ada 4 method. So kita belajar tadi separable, lepas tu nanti kita belajar exact, homogeneous dan juga satu lagi adalah linear. Separable, exact, homogeneous dan juga linear. So yang kita belajar tadi tu method. Okay, solution ni ada 2 jenis Ada 2 jenis nama. Yang pertama dikenali sebagai general solution. Solution umum general ni maksudnya umum. Okay, kemudian yang kedua dinamakan sebagai particular solution. Okay, particular ni spesifik ataupun khas. Okay, apa beza general dengan particular solution? Okay, bila awak dah dapat jawapan, general solution ni kalau dia dapat jawapan, contoh dia dapat fx, kemudian dia dapat tambah c. Okay, so yang tambah c ni kita tak cari tau, kita tak cari sebab tu nama dia sebagai general solution. Kita stop sampai situ je, tak payah cari pun nilai c. Tapi kalau dia nak specific ataupun particular solution, okay, kalau dia nak particular solution, awak kena cari C tu berapa. Berapa nilai C dan nanti dia dapat jawapan nanti. Okay, bila kita dapat jawapan, fx tambah dengan nilai sebab C ni dia akan dapat nilai kat sini. Jadi itu beza dia general dengan particular solution. Kalau general sekadar tinggal dalam tambah C pun dah cukup. Tapi kalau particular solution dia nak juga sampailah awak dapat nilai C tu yang biasa tulis integration kan. Dapat nilai. Okey, tapi dengan syarat kalau yang nilai ni nanti dia akan bagi initial lah. So yang ni saya akan terang kalau dia ada bagi soalan. Okey, jadi sekarang ni apa yang awak boleh faham ataupun awak boleh tahu, kalau solution ni dia ada 2 jenis, nama dia general ataupun particular. Tapi kalau method dia ada 4, separable, exact, yang tu lain lah. Itu kaedah, yang ni jawapan. Okey, jadi sekarang ni kalau kita nak tahu dia sama ada general ke particular, dia mesti bagi initial kalau particular ni. Initial ni nilai asas tau, dia bagi nilai asas. Okay, diberi nilai asas. Okay, so sekarang kalau kita nak tahu soalan tu dibagi ke tak nilai asas. Okay, kalau tengok soalan yang dia bagi, okay, soalan A Okay, soalan A ni dia bagi soalan je. So nilai asas dia, nilai asas tak ada. Ataupun saya tak tulis lah. Okay, nilai asas dia tak bagi. Jadi ini kita akan dapat dia punya general solution. Sebab dia tak bagi nilai asas. Yang soalan B pun sama. Soalan B ni dia tak bagi nilai asas. Jadi ini pun kita akan dapat sekadar general solution. So bila general solution maknanya belakang tu kena tambah C ataupun tambah A nanti. Okay, yang ni pun sama. Dia tak ada bagi apa-apa initial ataupun nilai asas. Maka dia akan dapat general solution dalam keadaan tambah C juga. Okay, macam mana contoh kalau soalan yang ada general solution? Dia tak bagi example lah. Oh, ada D nanti. Ni. Sebenarnya soalan D ni dia tertinggal. Dia masuk page lain. Patutnya dia adalah... Kejap. Okay. Sepatutnya dekat yang ni tadi, yang example 3 ni, dia ada satu lagi soalan. Ni soalan dia. Dalam buku awak saya tak pasti. Dia sama ke tak? Dia page dia. Sama juga. Okay. Okay. Tadi kan dia minta cari general solution ataupun particular solution kan? Okay, yang soalan A ni dia dapat general solution, yang ni dapat general solution, yang ni pun dapat general solution. Okay, cuma soalan D sahaja yang akan dapat particular solution. Kenapa? Sebab dia ada bagi satu maklumat tambahan dekat belakang. Yang ni lah yang kita panggil sebagai nilai asas. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia panggil sebagai initial value. Okay, jadi bila dia bagi initial value, okay, awak kena cari particular solution.
particular solution maksudnya nanti bila awak dah dapat fx tambah c, okay, nilai c ni awak kena cari berapa nilai dia menggunakan nilai asas yang dia telah bagi. Okay, kalau dia tak bagi initial condition, dia akan jadi macam soalan ABC ni. Sekadar awak tinggal jawapan dia dalam keadaan fx tambah c. Okay, alright. So sekarang ni dah faham kan yang solution dia ada dua jenis. Jadi kena tengok dulu nak tinggal general ke nak tinggal particular. Kalau particular ni dia kena bagi nilai asas. Tak bagi, awak akan terus tinggal dalam general solution. Okey, jadi sekarang kita akan selesaikan. Yang ni saya nak bagi konsep yang berkenaan nota general dengan particular. Okey, kita akan pergi pada penyelesaian. Okey, so penyelesaian dia step pertama awak kena asing, step kedua kena integrate. Okey, jadi soalan yang pertama, soalan A tu, dia kena cari general solution sebab soalan dia x tambah 2 dy dx sama dengan y. Okay, so ni soalan dia. Jadi dia tak ada bagi initial value, maka kita cari dia punya general je lah. Okay, so first kali jadikan dy dx sebagai single. Okay, so ni dy dx. Jadi yang belakang ni x tambah 2 ni dia kena pindah jadi hasil bahagi. So dia akan dapat y bahagi dengan x tambah 2. Okay, so ni dah settle untuk first ODE yang general. Okay, so sekarang ni kita nak asingkan. Bila nak asing, pastikan y ni kita alihkan duduk sebelah kiri. Dan dx ni duduk sebelah kanan. So dia kena swap je sebenarnya. Dx naik duduk belakang. Okay. Y kena turun bawah jadi hasil bahagi. So dia akan dapat sini dy per y sama dengan, okay, so dia akan dapat sini 1 per x tambah 2 dx. Okay, ataupun sebenarnya kalau tak nak naik ke belakang ni, dx tak nak naik ke belakang, dia sebenarnya dia boleh tukar tempat dengan dx dengan y ni. So dia terus naik atas. Okay, so sekarang ni daripada sini kita boleh nampak ini adalah separable equation. Yang kita nak buktikan lah sebab dia dah asing. Asing tu sebabnya y duduk sebelah kiri dan x duduk sebelah kanan. Termasuk dengan 2 ni. Okay, so sekarang ni yang ni adalah step pertama. Ini adalah step pertama kita asingkan. Okay, step kedua kena integrate both side. Okay, integrate both side. Integrate kedua-dua belah. Faham tak? Maksudnya awak kena letak simbol integration tu. Okay, jadi sekarang ni daripada yang tadi yang kita dah separable equation ni, apa yang perlu buat adalah awak tambah je dia punya simbol integrate. Integrate. Okay, dy dengan y ni sebenarnya dia adalah 1 per y. 1 per y dy sama dengan integrate 1 per x tambah 2 dx. Okay, jadi tambah dia simbol integration ni. Bila dia kata integrate both side, tambah simbol integration. Okay, so sekarang ni balik pada chapter 2. Integrate 1 per y dapat ln y. Ingat kalau integrate 1 per y ke 1 per x dia dapat ln. 1 per tu dapat ln. Okay, sama dengan 1 per x tambah 2 ni pun dapat ln. Jadi dia akan dapat ln x tambah 2 tambah dengan c. Okay, so sekarang ni kalau ikutkan awak tinggal macam ni pun saya dah kira terima betul tapi dia ada satu lagi jawapan akhir dia. Bila awak nak tinggalkan dia y sahaja. Okay, ni atau kalau tu awak tak payah ni lah, tak payah buat sampai ni. Okay, kalau nak cari y ni, nak cari y yang asal, ln ni dia kena pindah pergi sebelah kanan. Okay, kalau ln pindah sebelah kanan jadi apa? Bahagi. Bahagi bukan bahagi. Log. Log pun bukan juga. 1 per. 1 per pun bukan. Okey. Rasanya yang ni okey, ln tak apa. Terima kasih yang bagi jawab tu sebab mungkin awak tak pernah jumpa soalan ni. Okey, tengok molek Kalau contohnya kita ada x kuasa 2.
bila awak nak pindah sebelah sana, contohnya kita ada X kuasa 2 sama dengan Y kan. Kalau kuasa, kalau kita pindah dia jadi punca kuasa. Yang tu awak kena tahu. Okay, ni kalau kuasa Ni kalau kuasa. Tetapi kalau ln, ln ni, ln sebenarnya adalah log asas E. Ataupun kalau kita kata, sekejap saya tunjuk sini ya. Ni kalau kuasa. Kalau contohnya kita ada ln X sama dengan Y. Ln ni sebenarnya adalah log asas E X sama dengan Y. Jadi bila kita nak pindahkan log ni pergi ke sebelah kanan, indeks dia akan jadi X sama dengan E yang dia punya base tu dia akan jadi E besar dan Y ditendang akan jadi kuasa. Jadi kalau ln pindah ke sebelah sana dia akan jadi eksponen. Dan segala yang dekat sebelah kiri ni dia akan jadi kuasa. Contoh saya bagi ln Y sama dengan 10 contohnya. So kalau kita nak pindahkan ln ke sebelah sana, dia akan jadi berapa? Y sama dengan berapa? Eksponen kuasa 10. Betul. Eksponen kuasa 10. Betul. Ataupun kalau saya ada eksponen kuasa 4X sama dengan Y. Kalau kita nak pindahkan eksponen pergi sebelah sana, dia akan jadi ln Y. ln, yes. So dia akan jadi 4X sama dengan ln Y. Itu sebenarnya. Jadi ln, kalau orang tanya ln kalau pindah jadi apa, dia tak jadi log, dia tak jadi 1/, dia akan jadi eksponen. So bila jadi eksponen, yang kuasa dia tu turun balik ataupun kuasa naik atas. Jadi inilah penukaran kalau antara ln dengan eksponen. Dia boleh jadi tukar tempat lah. Dia bukan jadi hasil bahagi. So sekarang ni nak menjawab yang soalan ni tadi. Kalau ikutkan, saya cover betul Kalau ikutkan awak tinggal jawapan sampai sini ni. Sampai sini dah betul dah sebenarnya. Ni dah betul dah. Tapi kalau awak nak simpelkan lagi jawapan nak sama dengan yang belakang. Bila nak jadikan Y sahaja, ln ni kita kena pindah sebelah sana. So bila pindah, dia akan dapat sini eksponen. Dan segala apa yang ln X tambah 2 tambah C ni dia jadi kuasa. So dia akan dapat sini eksponen kuasa ln X tambah 2 tambah dengan C. Jadi sekarang ni bila dah dapat bentuk macam ni, bila eksponen kuasa ln, bila eksponen kuasa ln dia boleh cancel, iaitu nilai dia 1. So dia akan dapat sini Y sama dengan, sebelum saya cancel tu tak boleh cancel gini. Ambil nota. Eksponen kuasa ln nilai dia adalah 1. Jadi sekarang kalau nampak dekat sini, ni eksponen. Lepas tu kuasa dia tambah kat sini. Bila dia tambah, sebenarnya ini adalah Y sama dengan eksponen kuasa ln X tambah 2 darab eksponen kuasa C. Sebab yang ni index rule. Sebab bila ada kuasa ataupun kuasa dia ada yang melibatkan tambah ataupun tolak, sebenarnya itu adalah operasi darab. Jadi dekat sini dia akan dapat, yang ni kita cancel Eksponen dengan ln ni dia terus boleh cancel, jadi 1 je. Automatik X tambah 2 ni jadi nombor besar. So dia akan dapat sini Y sama dengan X tambah 2. Lepas tu E kuasa C ni kita akan letak kat belakang. E kuasa C. So dia akan dapat sini Y sama dengan A X tambah 2. Tapi ni kalau option je lah, saya beritahu je. Kalau tak boleh tinggal jawapan ni tak apa. So baru siap.
Okay, ni sekiranya kalau awak nak tukarkan jawapan single biar dapat jawapan dia Y. Sebab asalnya tadi dia dapat lon Y tau. Jadi kalau tinggal yang ke atas ni betul, bawah ni pun betul. Nanti benda ni kalau dah biasa buat, awak akan nampak dia punya jawapan. Okay, so sekarang ni overall dia punya kaedah separable ni dia ada dua je. Iaitu yang pertama kena asing. Kemudian yang kedua kena integrate kedua-dua belah. Untuk dapatkan dia punya jawapan. And then kalau dapat pemudahkan bawah ni, kita tinggal lah. Kalau tak ya. Kalau tak dapat, tinggal je yang bahagian atas. So sampai C. Okay, so ini adalah general solution sebab dia tak bagi nilai asas. So kita try tengok yang example D ni. Macam mana kalau soalan tu dia bagi nilai asas untuk kita cari C. Okay, so ni saya step by step daripada awal balik. First kali, yang ni dah first ODE. Sebab ini dy dx, ini fxy. So tak apalah, tak payah usik dah yang tu. Jadi sekarang kita akan pindahkan. Yang nak kena pindah adalah dx pindah sebelah kanan. Okay. Dan y kuasa 2 pindah sebelah kiri. Okay, yang ni jadi darab, yang ni jadi bahagi. Okay, jadi solution dia akan dapat dy bahagi y kuasa 2 sama dengan 6x dx. Okay. Alright. So yang ni, yang belakang ni, yang y1 dengan 1/25 ni, ini nama dia adalah nilai asas. Nilai asas kita tak usik lagi, jangan gantikan lagi. Okay, so sekarang ni yang kita dah dapat yang dy per y kuasa 2 sama dengan 6x dx ni, ini nama dia adalah separable equation. Okay, sebab kita dah asingkan sebelah kiri dan juga kanan. Maka step yang seterusnya kita akan integrate both sides. So letakkan simbol integrate. Okay, so dia akan dapat sini. Okay, y kuasa 2 dia kena naikkan ke atas sebab kalau kita nak integrate y kuasa 2, dia boleh naikkan ke atas. Maka dia dapat y negatif 2 dy. Lepas tu ni tambah je simbol 6x dx. Okay, so integrate both sides. Y kuasa negatif 2, kalau integrate dapat apa? Y kuasa negatif 1. Betul. Y kuasa negatif 1 per dengan? Negatif 1. Okay, negatif 1 betul. C jangan tambah lagi, awak buat dulu sama dengan. Okay, integrate pula 6x. 6x kuasa 2. Okay, 6x kuasa 2 per 2. And then baru kita letak tambah C. Okay, jadi sekarang ni, awak dah siap dah integrate tau. Jadi apa yang perlu buat, kita kena cari nilai C ni. Nak cari nilai C. So bila nak cari nilai C, awak kena ganti kena ganti. So dekat sini, okay, saya pemudahkan dulu saya pemudahkan dulu yang ni. Y kuasa negatif 1 bahagi negatif 1 dia akan dapat negatif 1 per y sama dengan, yang ni kita cancel, 2 bahagi 2 1, ini 3. Maka dia dapat 3x kuasa 2 tambah C. Okay, so sekarang ni dia tak dapat lagi jawapan akhir So kita akan ganti nilai asas. Okay, so nak ganti nilai asas, awak kena rujuk daripada yang atas ni. Okay, so bila kita tengok kat situ, dia bagi y kurungan 1 sama dengan 1/25. Cara baca dia sebenarnya, yang dalam kurungan ni adalah nilai x, okay, dan yang dekat 1/25 ni adalah nilai y. Jadi yang belakang ni adalah sebenarnya y sama dengan 1/25. So segala apa yang dalam kurungan ni, ini sebenarnya adalah nilai x. Jadi bila kita nak ganti nilai, nak cari c, so sebenarnya gantikan x1, y 1/25. Nak ganti kat mana? Kita ganti yang dekat atas ni, yang jawapan akhir masa kita dapat ni. Okay, so sekarang ni x dia. Okay, x dia kan 1 kan? Jadi x1 ni awak kena ganti dekat sini. Ni x dia. Kalau ada 3, 4, 5, 6x ke, ada x lagi yang lain, kena gantilah. And then y adalah 1/25. Awak kena ganti dekat y yang dah dapat hasil integrate tadi. Tapi pastikan integrate dulu. Integrate dulu, baru kita ganti. Jadi sekarang ni yang asing nombor 1 step pertama. Integrate step yang kedua. Yang ketiga baru kita ganti. Okay, so masa kita nak ganti ni, okay, tengok betul
dia akan dapat negatif 1 per, okay, gantikan Y 1 per 25. Kemudian sama dengan 3, X ni kena ganti 1 and then letak tambah C. Sebab tu tujuan dia kita ganti X dengan Y tu, sebab kita nak ganti ni, nak cari nilai C. So dekat sini awak guna kalkulator je macam biasa. So kalau guna kalkulator maka dia akan dapat negatif 1 bahagi 125 ni, dia akan dapat negatif 25 sama dengan 1 kuasa 2, 1 darab 3. Okay, dapat 3. So nak dapatkan nilai C, awak pindahkanlah 3 ke sebelah sana, maka dapat jawapan C adalah berapa? Negatif 28 sebab negatif 25 tolak 3. So dapat negatif 28. Jadi sekarang ni awak dah dapat dah nilai C ni. C dia berapa? Negatif 28. So negatif 28 ni awak kena ganti dekat C yang belakang ni. Sebab okay, tengok betul yang ni masa awak buat ni, ini sebenarnya general solution tau. General solution kalau dia tak bagi nilai asas, stop sampai situ je. Kalau dia tak bagi nilai asas, sampai sini jawapan awak. Tapi sebab dia bagi nilai asas, awak dah ganti tadi, dah jumpa C, barulah awak kena tulis bawah ni, maka dia punya particular solution dia. Okay, salin balik Negatif 1 per Y sama dengan 3X kuasa 2 tambah, kalau ikutkan tambah C kan, tambah C negatif 28. Jadi dia akan dapat sini tolak 28. Sebab nilai C tadi awak dah ganti dengan nilai negatif 28 ni. Jadi dah siaplah jawapan awak. Dalam keadaan final answer dia mesti dalam tinggal particular solution. Okey, jadi overall separable sebenarnya adalah metod yang paling mudah sebab awak kena buat yang pertama asingkan, yang kedua cari integration dapat general solution, and then kalau dia bagi nilai asas awak kena extend satu lagi kaedah sampai bawah. Kalau tak, di stop sampai sini je. Kalau ikutkan sini je stop ni punya jawapan. Tapi kalau nilai asas dia bagi, okay, full calculation, cari sampai nilai C. Okay, so boleh faham tak separable ni macam mana? Boleh. Okay, so boleh sikit-sikit. Okay, tak apalah, boleh sikit pun alhamdulillah. Cuma saya nak cakap separable dia tak ada differentiation. Separable dia hanya ada integration sahaja. Okay, so nanti senanglah nak ingat separable tak ada differentiate. Sebab nanti bila belajar next week kita belajar exact, apa lagi? Exact, linear, homogeneous, yang tu dia ada mix. Differentiate ada, integrate ada. Tapi yang ni dia just simple je, hanya integrate. Alright, so kalau tak ada masalah, saya tak terang ada example lain. Saya ambil masa 10 minit lagi sebelum kita berhenti. Kita try tengok practice. Okay, practice 3.1. Ada 6 soalan dan soalan ni pun sama, dia minta awak letak general ataupun particular. Dia bagi dua pilihan. Nak tahu general atau particular, nak cari nilai C ke tak nilai C, tengok dia ada tak bagi nilai asas. Soalan 1 ni dia tak bagi nilai asas, so yang ni dia akan dapat general solution. Yang ni pun general solution, yang ni pun general solution. Soalan 4 pun general solution. Okey, kecuali soalan nombor 5 dengan 6 dia ada bagi nilai asas, iaitu Y negatif 17 dengan Y 13. Dan pastikan kalau nak baca nilai ni, yang dalam kurungan ni adalah nilai X, luar kurungan adalah Y. Okay? Yang ni tujuan dia nak ganti masa cari nilai C je. Jadi praktis 3.1 ni saya akan ambil 3 contoh untuk saya bincang. Okay, kalau ikutkan yang nampak macam complicated, saya akan ambil yang soalan nombor 1. And then kita buat nombor 2 sebab dia ada cost 3 dengan 4 boleh cuba sendiri. And then soalan 6. Okay, soalan 6 saya ambil. Jadi ada 3 soalan lah. Okay, so kita akan buat soalan yang pertama. Okay, kalau ada buku sekarang, tolong conteng dalam punya buku tu untuk jawapan. Okay, so ini soalan nombor 1, practice 3.1. Okay, so ini adalah first ODE. Okay, first ODE dah cantik dah sebab dia Y dx sebelah kiri and then Y sebelah XY sebelah kanan.
So kita akan asingkan. Bila nak asing, pastikan Y tolak 1 ni dah cantik dah. Dia dah faktor siap-siap. Yang ni kena alihkan dan DX ni kena alihkan. Okay, jadi jalan kerja dia terus kita akan buat sini. Okay, Y tambah 1 ni dia pergi sana, dia akan jadi darat darat. DX pergi sana pun dia akan darat kat belakang. Nak senang DX duduk kat belakang je lah senang. So dia akan dapat sini Y tolak 1 kurungkan dy. Okay, so yang ni dia akan dapat 3x kuasa 2 tambah 4x tambah 2 per 2 and then dx. Okay, nampak tak yang 2 dekat bawah tu? 2 dekat bawah tu dia sebenarnya tak kisah pun duduk sebelah mana. Kalau rasa 2 tu macam mengganggu untuk x, sebenarnya kita boleh tarik sekali 2 ni dengan y tadi. Jadi kalau macam tu kita boleh padam je 2 dekat bawah ni sebab nak mudah bagi differentiate nanti. Integrate. Kita boleh letak 2 dekat depan. Lagi senang. Maknanya kita angkut sekaligus 2 kurungan y tolak 1 tu naik pergi atas sana. So yang ni dah jadi separable equation. Okay. Sebab x dengan y tu dah diasingkan. Okay, jadi next step. Step pertama dah settle. Kita dah asingkan. Step kedua kita letak integrate. Letak je simbol integrate. Okay, integrate. 2 letak kat luar lah tak apa. Y tolak 1 dy. Dan integrate. 3x kuasa 2 tambah 4x tambah 2 dx. Okay. So ni step kedua. Alright, so saya minta tolong pelajar yang mana yang buat dengan saya sekali ni, cuba bagi jawapan untuk yang pertama yang sebelah kiri ni kalau integrate dapat apa? Y kuasa 2 per 2. Okey, betul. Tolak X. Okey. Y. Okey, right. Thank you, Akil, betul. Okey, yang X saya salah sebabnya dia tengok pada belakang ni. Bila dia ada Y, kena tambah Y. Okey, terima kasih Akil. Okey, yang sebelah kanan. Siapa nak bagi jawapan kalau integrate 3x kuasa 2 tambah 4x tambah 2? 3x kuasa 3 per 3. Siapa tu yang jawab tu? Siapa yang jawab tu? Salah. Dah kata salah pun. Oh, Haris Dah kata salah pun. Baca balik. Apa dia jawapan dia? 3x kuasa 3 per 3. Betul. Lagi? 4x kuasa 2 per 2. Okey, betul. Lagi? X. X? X ke 2x? 2. Okey. 2x. Haris. Okey, 2x. Okey, kemudian bila dah siap dah ni, barulah kita letak tambah C dekat belakang. Okey, so sekarang ni bila tengok kat sini, ini kan general solution kan sebab dia tak bagi particular, dia tak bagi nilai asas. Jadi sebenarnya inilah jawapan awak. Okey, so sekarang ni kita permudahkan je lah yang mana boleh. So yang ni kita boleh darab ke dalam, yang ni kita boleh darab ke dalam. Lepas ni kita boleh cancel out, 3 bagi 3, 3 bagi 3, 4 bahagi 2, 2 bahagi 2 dapat 1. Okay, 2x belakang ni tak payahlah. Okay, so sekarang ni bila kita darab, 2 nanti darab dengan 2 dia akan hilang. So dia akan dapat sini jawapan dia, y kuasa 2 tolak 2y sama dengan x kuasa 3 tambah 2x kuasa 2 tambah 2x dan tambah dengan c. Okay, full stop. Sampai sini je. Ya. Yang 2 darab y kuasa 2 per 2 tu berapa jadi y kuasa 2 saja? Yang ni. Sebab bila 2 darab dengan yang ni dibahagi dengan 2. Macam 2 darab situ 2. Boleh tak? Lutfi? Macam satu kira. Dia macam satu lah. Dengan ke Lutfi ni. So dia macam satu lah kat depan ni. Sebab 2 darab 1 per 2 dapat 1. Jadi 1 y kuasa 2. Okay. Kalau nak tulis pun dia akan dapat gini kok. Jadi kita potong. Dapat y kuasa 2. Okay, thank you Pak tanya sebab mungkin orang lain tak tahu pun. Okay, jadi sekarang ni dah dapat jawapan. Dia ada 2 step je. Step pertama asing, step kedua integrate.
So yang ni tak payahlah pindah jangan pindah lah sebab dia dah memang cantik dah Y je. Okay, so yang tu yang pertama and then kita pergi kepada ambil masa dulu salin kejap and then kita pergi pada example yang kedua pula. Practice tu. Senang je sebenarnya kalau ikutkan separable, cuma kalau dia main dengan soalan ada eksponen, ada soalan cos, kadang-kadang pelajar salah salin ataupun salah alih. Yang tu je sebenarnya. So nanti bila buat assignment nanti awak bolehlah discuss nanti macam mana kita nak alihkan persamaan untuk dapatkan dia punya integration tu. Okey, nombor 2 dia punya soalan adalah okey. Saya copy kat sini lah soalan tu. Siapa-siapa nak cuba buat boleh terus try buat dalam buku tu nanti kita bincang. Tak boleh ke? Okay, right. Nombor 2. Okay, nombor 2 ni dia tak dalam bentuk general first ODE So kita akan tukar. Okay, tapi sebenarnya kan dia bila lama-lama awak dah buat soalan ni dia akan nampak sebenarnya awak dah faham. Sepatutnya kan dy dx ni kita kena letak satu je kan. So yang ni kita pindah sebelah sana. Tapi kalau ikutkan benda tu sebenarnya nanti dia akan berubah juga. Dia akan balik asal juga kat sini. Okay, jadi saya akan buat step by step dulu untuk bagi awak faham. Okay, so nombor 2 So kalau ikutkan tukar dy over dx sama dengan y cos x bahagi dengan 1 tambah 2y kuasa 2. Kenapa? Lepas tu nak pindah, dia akan jadi. Okay, so yang ni kita pindah, dia akan dapat dx pindah sebelah sana, dapat darab 1 tambah y ni pergi balik tempat asal dia tadi. Dan y ni turun bawah. Kena tengok betul-betul lah. So dia akan dapat sini 1 tambah 2y kuasa 2 bahagi y dy sama dengan cos x dx. Okay, dx tadi ni kita pindah jadi kat belakang. Lepas tu y ni dia jadi hasil bahagi dan 1 tambah 2y kuasa 2 yang asal tu dekat atas. Sebab dia memang original kat atas pun sebenarnya. Okay, so yang ni dah dapat separable equation. Okay, so sekarang ni kita pun integrate both sides. So integrate both sides sudah dapat sini 1 integrate. Okay, ni kalau nampak dia ada 2 pecahan tau. Jadi kita dah buat integration banyak kali dah. Yang ni sebenarnya integrate 1 bahagian, yang ni integrate 1 bahagian. So kalau ikutkan kat sini dia akan dapat 1 per y tambah dengan 2y. Okay. So ni step 1 tadi kita separate asingkan. Step 2 kena tambah dia punya integration both side. Okay, so kita pun integrate. Okay, siapa boleh bagi jawapan yang pertama yang sebelah kiri ni, 1 per y tambah 2. Ln y tambah 2y kuasa 2 per 2. Ulang balik Akhil, tak dengar yang mula. Ln y Okay. tambah 2y kuasa 2 per 2. Okay, right, betul. Sama dengan integrate cos. Okay je bagi tahu. Sin up. Sin. Sin. Okay, betul. Sin ataupun sin. Sin x. Sin x. Sebab dia sebelah kanan di x. So saya dapat sin x. Jadi kalau kat sini kalau kita pemudahkan, ni sebenarnya kalau dah tahu 2y bahagi 2 ni, potong-potong dapat y kuasa 2 je. Jadi kalau nak senang cerita, awak terus buat kat sini y kuasa 2.
Okey, jadi kalau ikutkan ni jawapan dia. Dah settle. Yang ln ni tadi, kan saya ajar tadi kan kena pindah kan? Tapi disebabkan sini dia ada y kuasa 2 dah, dia ada sebutan lain, jadi tak payah pindah. Awak biarkan je. Jadi dia akan dapat jawapan dia ln y tambah y kuasa 2 sama dengan sin x tambah c. Itu sahaja. Okay, so nanti bila buat assignment, sekiranya ada pelajar, dia dapat dia tinggal sampai sini, dah betul dah jawapan dia. Okay. Okay, next soalan yang seterusnya. Soalan nombor 6. Okay, nombor 6. Nombor 6 ni sebab dia bagi initial kan, jadi kita buatlah initial. Soalan ni nombor 6. Siapa-siapa nak salin nombor 2 tadi boleh salin yang ni. Dia simple je sebenarnya. Cuma masa kita nak alih ni je lah, tolong betul-betul tengok yang y kena alih ke kiri dan x tu kena alih ke kanan. Okay, last example kita pergi kepada nombor 6. Siapa-siapa yang cuba buat, jangan tunggu saya pun tak apa, terus je buat. Okay. So yang belakang ni initial condition, jangan usik lagi biarkan last nanti. Okay, so first kali kita akan buat asing. Okay, y prime ni, y prime kena tukar dulu bentuk sebab kita nak jadikan first ODE dalam bentuk dy dx. So suppose kita tulis dalam keadaan dy over dx sama dengan 3x kuasa 2 tambah 4x tolak 4 bahagi dengan 2y tolak 4. Okay, kemudian kita akan pindah dx pindah sebelah kiri and then 2y tolak 4 ni pindah dx pindah kanan, 2y tolak 4 pindah kiri. So dia akan dapat sini 2y tolak 4 dy. Betul. Sama dengan 3x plus 2 tambah 4x tolak 4 dx. Alright, betul. So ini kita boleh tulis dia sebagai separable equation. Pada dalam assignment nanti awak dah dapat bukti sini, dia terus dapat markah method kat sini Satu markah. Okay, so ni step pertama. Step kedua kita akan integrate both side. So letak simbol integration 2y tolak 4 dy sama dengan integrate. Tapi sebenarnya kan kalau nak mudah, kalau awak dah faham, dia sebenarnya benda ni step by step. Jadi bila awak dah tahu ini adalah separable, automatik dekat bahagian ni awak tambah je simbol integrate. Faham tak? Tadi saya ajar satu-satu tau. So bila dah sampai satu fasa awak dah faham, sebenarnya bila dah separable equation tu, automatically awak dah boleh tambah simbol integration. Jadi tak perlu nak salin lagi panjang-panjang semua tu. Terus tambah je simbol x tu kan. Okay, baru kita integrate. Okay, so dapat berapa jawapan dia? 2y kuasa 2 Okay, dapat y kuasa 2 tolak 4y. Okay, betul. Sama dengan X kuasa 3. Okay. Tambah dengan 4x kuasa 2 per 2, 4 bagi 2 bagi 2 2x kuasa 2. Betul, 2x kuasa 2 tolak dengan 4x. Okay, 4x dan tambah dengan c. Alright, so ini adalah sebenarnya jawapan bagi general solution. Okay, full stop sampai sini dah kan? Tetapi disebabkan dia ada bagi initial value ataupun nilai asas, jadi awak kena sambung dengan gantikan. Okay, ganti So saya tulis kat sini satu je. Kalau tak nak tulis tak apa. So ganti x dia berapa? X1. Okay, betul. X1 Y3. Okay, jadi benda ni awak dapat daripada yang atas tadi.
Okay, sekarang ni untuk gantikan X1 tu, ni X ni semua X yang saya tanda pink ni kena ganti 1 dan Y yang ni kena gantikan 3. So kita akan masuk jalan kerja dia. 3 kuasa 2 tolak 4 darab 3 sama dengan 1 kuasa 3 tambah 2 1 kuasa 2 tolak 4 darab 1. Okay, so semua nilai Y tu diganti. Alright. Jadi sekarang ni just guna kalkulator je lah untuk dapatkan. So yang sebelah kiri tu tekan kalkulator 3 kuasa 2 dah tolak dengan 4 darab 3. Dapat berapa? 1. Berapa? Bukan 1 tak? Negatif 3. Betul, negatif 3. Betul, negatif 3. Pastikan nak tekan je kalkulator tu, 3 kuasa 2 tolak 4 kuasa 3. And then yang belakang tu 1 kuasa 3 tambah 2 kurungan 1 kuasa 2 tolak 4 darab 1. Then dia dapat? Negatif 1. Yes, betul, negatif 1 dan tambah dengan C. Okay, so last but not least awak nak cari C kan? So yang ni pindahlah sebelah sana jadi tambah. So dia akan dapat nilai C adalah yes, negatif 2. Jadi nilai C ni awak dah dapat. Jadi kena tinggalkan jawapan dalam particular solution. Maksudnya ni semua ni akan diganti dekat bahagian C ni. So nak tak nak awak kena salin balik dan gantikan nilai C belakang. So ganti je daripada particular solution, general solution tu. So particular solution Y kuasa 2 tolak 4Y sama dengan X kuasa 3 tambah 2X kuasa 2 tolak 4X dan tambah tolak negatif 2 tolak. Ya. Berapa dia jadi C gitu je. Negatif 1 tambah C gitu je. Sebab kita nak cari C kan. Bila nak cari C, negatif 1 constant ni dia kena pindah sebelah kanan supaya dapat C single je. Cuma kadang-kadang mungkin ada setengah orang dia tak biasa tulis C sebelah sini. Biasa dia tulis gini. C sama dengan sekian-sekian. Betul tak? Itu ke maksud awak? Domedan kan kenapa 2 darab 1/2 lah. Lepas tu 4. Betul kuning 4 darab 3 gitu. 2 darab ni ke? Ni. Lepas tu apa? Dia jadi negatif 3. Berapa jadi negatif 3? Sebab kalau tekan kalkulator 3 kuasa 2 ni 9. Lepas tu 4 darab 3 ni tolak 12. Sama dengan pink yang tepi lah. Pink ni sama kot. Kalau 1 kuasa 3 ni dapat 1. Tambah dengan 2. Lepas tu ni tolak dengan 4. Jadi dia akan dapat negatif 1. Cuma masuk kalkulator je lah direct hot ni. Boleh? Okay. Boleh. Saya ambil pendekatan, saya kira dulu hot ni dapat negatif 3. Lepas tu saya pun kira hot semua ni dapat negatif 1. Jadi bila kita nak cari nilai C, lagi senang lah. Sebab nilai ni kita pindah je untuk dapat nilai C. Boleh tak? Clear yang tu? Okay, right. Jadi sekarang ni awak punya jalan kerja siap dah lah. Sebabnya daripada general solution tadi tu awak ganti balik. So dapatlah jawapan untuk yang C negatif 2. So pastikanlah kalau C tu ada negatif. Ni nampak kan dia ada negatif sini pastikan jawapan akhir dia asalnya tambah C. Tapi belakang dia kena letak negatif ataupun tolak 2. Hak depan tu daripada awal Y ni sini sampai belakang ni kena salin sebiji sama dengan general solution. Sebab yang tu sebenarnya solution asal. Cuma awak kena spesifikkan dengan nilai C. Okay. Right. So saya rasa saya stop sampai sini. Sebabnya separable sebenarnya kaedah dia kalau saya concludekan dia 3 step je sebenarnya. 2 step je. Awak kena tahu asingkan dengan cara yang betul. Maknanya tahulah tambah tolak eksponen jadi ln. Punca kuasa jadi kuasa. So bila pindah tu dapat dekat bahagian separable sini ni yang paling penting. Sebab kalau dah dapat separable awak tak boleh integrate lagi. Okay, right. So harapnya lah 3 latihan yang saya bagi explanation ni dah boleh membantu awak untuk buat soalan tutorial nanti dan assignment. Jadi nanti saya lepas habis kelas nanti saya akan bagi jawapan untuk nombor 3, nombor 4 jalan kerja lah. Okay, saya bagi siap-siap dah dengan nombor 5. Okay, sebab nak bincang sekarang ni mungkin ada setengah orang dah faham.
Dia perlu nak buat latihan je. Okay, so tutorial. Sementara saya nak bagi assignment. Kita tengok mana tutorial. Sebenarnya Seperaba ni the simplest method. Jadi sekejap ni dia punya soalan. Punyalah banyak kan. Sebenarnya soalan assignment pun saya ambil dari sini juga lagi. Okay, jadi kan untuk okay, supaya untuk memahamkan lagi pelajar-pelajar saya ni, okay, dia nak bagi faham kan, nak suruh boleh buat. Jadi silalah buat soalan nombor 1 sahaja. Sebab soalan nombor 1 je yang kena buat supervision variable. Semua. Ya, semua. Soalan yang bijak sekali. Semua. Daripada soalan A sampai soalan M. Tak apa, buat je usaha tangga kejayaan. Try dulu. Sebab dia sebenarnya asing, lepas tu integrate. Asing, integrate. Okay? Cuma yang guna pada A je. Apa dia? Benda khabar A je kena buat kenapa? Dok, salah dengar tu. Saya kata soalan nombor 1 sahaja. Di mana soalan nombor 1 A, malah saya gajing. Allah. Okay, so kena buat semua. Tak apa. Dia sebenarnya kau buat lagi kau. Yang ini. Okay, yang general solution yang kena ganti tu, yang soalan ni je. Yang ada, ni tengok molek inilah nilai asas. Yang hot ni je yang kena extend sikit jalan kerja, awak kena cari